objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Hai Santi. Okey. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran. Pergerakan yang masih lagi berterusan, kita nampak untuk kelemahan US dollar mana ni. Okey, jadi kita ada data advance GDP US semalam yang keluar lebih lemah daripada jangkaan. Kita ada untuk apa dia ini untuk semalam advance GDP US 6.5. Ini adalah lebih rendah daripada GDP now yang dikeluarkan oleh Atlanta Fed. Ini adalah satu angka yang lemah. Maksudnya ekonomi US tu tak perform seperti jangkaan. So dan GDP now is revised down kepada 6.4 sekarang ni. Sebelum ni kita ada angka yang 7 something. So itu bermakna ekonomi US is not performing seperti path yang dijangka oleh Fed, dijangka oleh pasaran. So apa maksud dia? Maksudnya kita mungkin akan ada asset purchase program yang dijalankan oleh pihak Fed, dijangka akan diperlukan untuk satu jangka yang panjang. Wassalam, Wimun. Pian, Waalaikumsalam. Jadi itu yang kita nampak sekarang lah. Itu yang pelabur sedang lihat kesan daripada GDP US semalam. So dan ini yang antara sebabnya menekan kepada penilaian US dollar. Jadi US dollar will be key sekarang ni. Adakah US dollar akan terus jatuh meneruskan struktur daripada Mac tahun 2020 ataupun US dollar cuma membuat pembetulan sebelum membuat satu lagi high. Kita tengok dekat chart macam mana kita nak gauge benda tu. Sekarang ni it's quite erratic, di mana masih ada lagi kelemahan US dollar. Kalau ada notis, saya tukarkan chart pada pada tengah hari tadi, dan bagi mereka yang ada akses, anda boleh lihat chart saya. Bagi siapa yang tak tahu lagi, anda boleh lihat chart saya dekat TradingView. Ada dekat TradingView. So apa yang kita nampak adalah kepada kelemahan US dollar. Malam ini kita akan lihat kepada core PCE ni. This could be key, Santi. Data PCE untuk US ni, ini adalah satu gauge untuk inflation ataupun indikator untuk inflation yang menjadi tumpuan Fed. Sekiranya data ni within range, pasaran 0.6, jangkaan 0.6, if it's within ini dan tidak terlalu tinggi, itu bermakna Fed tak perlu nak taper. Dia tak perlu nak kurangkan pembelian aset dia. Jadi kalau data ini lebih tinggi, ini mungkin ada volatility malam nanti. This data, this PCE data, biasanya dia tidak ada banyak kesan kepada market. Tetapi sekiranya, this is what I mean. Core PCE, if core PCE pada malam ini untuk inflation, if data core PCE ni, core PCE, ini core PCE, ini adalah data yang jadi perhatian khusus kepada Fed. If dia lebih tinggi daripada jangkaan pasaran, then itu akan menimbulkan balik kemungkinan untuk Fed taper. If core PCE dan lebih tinggi, then ada kemungkinan untuk Fed tapering. Jadi kalau itu berlaku, then we will see US dollar will find its bottom dan naik balik. Pian. Warna hijau. Waalaikumsalam, Pian. Ruslan. Okey, jadi kalau itu berlaku, so that means US dollar punya move semasa ni will find its bottom. Dia akan jumpa support
and mungkin dia akan bounce, turun balik, lepas tu dia akan jumpa satu support ya. Sekiranya core PCE ni sama ataupun lebih rendah, then kita akan nampak pace untuk dia punya program pembelian aset ni will continue. Ya, pada sekurang-kurangnya 120 bilion. That could mean US dollar habis, akan jatuh. Ini adalah untuk USD ya. Then we could see ya, kepada US dollar menerus daripada 0.320 ya, dalam wave 5 last kali dia. Okey, itu yang saya lihat kepada semasa. Untuk semasa shorter term US dollar masih lagi lemah ya. Medium term kita punya view masih belum bertukar. Kita akan tengok kepada GBP AUD dan GBP NZD ya, untuk gauge apa yang berlaku kepada US dollar. Okey? Jadi kita tengok benda ni ya. Inflasi naik, logiknya PCE itu adalah data inflasi. Data inflasi selain daripada CPI, PPI, dia ada satu lagi iaitu PCE ni ya. PCE itu adalah elasticity, sejauh mana orang boleh terima harga naik. Jadi kalau makin tinggi sangat, orang dah tak dapat nak terima. Itu PCE ya. Itu PCE. Jadi CPI itu harga, kenaikan harga. PCE ni kepada elasticity, sejauh mana orang boleh terima harga naik. Kalau dia tinggi sangat, dan orang dah start tak terima. Itu dia. Itu adalah salah satu, itu data itu data inflasi. Data inflasi ni bukan hanya CPI, bukan hanya harga dekat consumer. Inflasi juga berlaku kepada pengeluar. Kalau kita keluarkan barang, anda tak dapat nak naikkan harga. Contohnya sebab anda punya anda punya pelanggan tak nak, ada orang lain jual murah. Itu PPI. Itu producer price. Itu beza-beza data inflasi ya. Faham kan? Jadi PCE itu kalau pelanggan boleh terima, dia boleh akan naikkan, akan satu had dia pelanggan tak terima. Itu yang dia kira PCE. Boleh buat. Betul, saya setuju. Okey. Jadi kita ada pagi tadi antara yang jadi catalyst ya kepada movement semasa pasaran adalah kepada ni kepada Amazon punya revenue ni, perolehan dia tidak mencapai seperti yang jangkaan. Saya tak terkejut sebenarnya dengan data Amazon ni, sebabnya ekonomi mula dibuka, online shopping pun dah mula menurun. Orang dekat US lah orang dah pergi high street, pergi beli direct lah, pergi kedai kedai-kedai pun dibuka. Jadi kita jangkakan bahawa Amazon dan juga online punya apps akan lebih turun itu kesan dia lah. Sebab itu cycle dalam ekonomi. Itu salah satu dia yang cerita COVID-19 ya. I'm not surprised actually Amazon punya ni miss dia punya revenue ni malam ini kita akan ada abang kita Berkshire Hathaway ni ni banyak kepada Dow. Ni banyak kepada Dow ni banyak kepada Dow. Tak ada orang komplain harga cannabis naik. Betul? Okay. So I'm not surprised. Exxon dijangka akan lebih tinggi harga minyak naik pada suku kedua. Jadi saya tak terkejut kalau Exxon malam ni melonjak naik. Itu pada untuk Exxon. Ini akan sebelum Wall Street buka. Okay. Benda-benda ni yang anda boleh kaitkan. Okey, jadi dalam kalender perhatikan kepada data PCE untuk US pada malam ini. Hujung minggu kita akan ada data China. Jadi bagi mereka yang intraday, tolong jangan hold position anda.
Kalau anda intraday, anda masuk hari ni, keluar hari ni. Jadi kalau mereka yang stop loss anda sikit. Tapi kalau anda pegang hujung minggu, kemungkinan Isnin kita akan ada gap. Kalau anda swing, anda tak kisah. Stop loss anda jauh. Tapi kalau anda yang jenis letak 30, 50 pip, jaga-jaga sikit. Sebab hujung minggu ni, kita akan ada data PMI China. Ingat malam ini adalah end of the month. Hari trading terakhir untuk Julai. End of the month 31. Tapi 30 malam ni adalah last day untuk trading untuk Julai. There will be some yang akan keluar market. So expect a bit more reversal dalam pasaran. Jaga-jaga sikit dengan benda ni. BHP versus XOM. Kenapa Zul pilih XOM? Lebih kepada dia punya chart tu saya technical, lebih kepada technical factor. Satu lagi kalau US dia kurangkan dia punya pengeluaran sebab dia pergi carbon free punya ni, syarikat-syarikat yang kuat dekat US secara tradisional will be less competitor lah. Less competitor. The shell keluar kecil-kecil tu, dia orang tak dapat nak survive. Bantuan daripada kerajaan kurang. Sebab itu saya lebih suka kepada XOM. Dan structure dia, time frame besar lebih jelas. Kita nampak dia punya ni. Lepas ni kita tengok. Okey, cut chart apa yang sedang kita nampak. Untuk indeks sekarang ni saya tandakan dia sebagai flat. Ini kalau dia break A, ini adalah satu. Ini akan buat macam ni. Hopefully ini jadi. Kalau dia break A, ini buat macam ni. Kita trade dua kat sini. Okey? Kalau dia break A sini, kita akan alihkan ke semua ini sebagai satu structure. Then kita boleh enter. Faham? Okay, then kita boleh enter. Kalau kita tengok dekat the whole thing, RSI sekarang, kita ada divergence, the whole thing. Kita ada divergence kat sini. So, kita masih boleh tandakan sebagai wave 5. At the moment, saya masih tandakan macam ni. Kalau dia break A, then kita akan trade wave 2 dekat sini. Tunggu 3 wave yang jelas. Saya letakkan dalam market. Cuma trade dia sekiranya A itu break US 500. Sekiranya current A ni break, anda tunggu 3 wave dekat sini. 3 wave dekat sini. So tunggu A ini break. Isnin, maybe sebelah siang. Tengok setup ini. Bukan malam ni. Bukan malam ni. Isnin, saya nak tunggu setup ini. If ini jadi macam ni, dan kita ada setup. Daripada higher high. Faham? Ini cuma boleh jadi. Apa yang perlu berlaku kalau kita sedang tunggu wave 3 untuk dekat US 500. Dekat indeks. Sama, semua wave 3. Ni, setiap hari saya bagi quiz ni. Sama juga untuk US 530 ni. Sekiranya A kat sini, letakkan alert. A kat sini, break. Sekiranya A kat situ break. Dan kita habiskan satu kita kat sini. Dan dua kita dalam sikit. Itu kita boleh trade. Dan anda sedang jangka wave 3. Ingat tak yang kita sebut mengenai map kita adalah indeks. Santi, if you are expecting US 30 to do 3 ke atas, apa yang tak boleh turun? Kalau indeks naik. Ini adalah some sort of index dynamic. 1, 2, 3, 4 and 5. Okey? Kalau kita sedang jangka 2 kepada 3 kat indeks.
Nombor 1, indeks. Kenapa ni color orange? Oh, okey. Saya tahu kenapa. Nombor 1, indeks. Indices. Of course, ini indeks lah. Indeks ke atas. Kita dalam indeks dinamik. Nombor 2, yen pair. Yen pair ke atas. UJ ke mana? Geng matahari terbit. Ya, komoditi lah, sama lah. Okey, UJ ke mana? UJ ke mana? Kalau indeks dinamik. Dalam fraktal yang kecil ni. UJ ke mana? UJ ke mana? UJ kena sampai support dia. In order untuk ini jadi wave 2 dan naik ke atas, UJ ni kena sampai support. UJ ni tak boleh jatuh lagi. UJ tak boleh jatuh lagi. Jadi, berpandukan struktur semasa ni, sekiranya indeks nak naik, UJ kena react daripada sini. Daripada sini. Nampak? Sekarang ni, at the moment, kalau kita kira daripada atas ini, daripada 1 ni, kita dah lengkap tau. Kita ada 1, 2 dan 3. Ingat tak apa yang saya tunjukkan semalam? Ini boleh habis kat sini. Sini kita ada 3. 3. Kita dah ada 3. Okey, tak kisah dia flat ke apa, tak kisah. Dia ada 3 lekuk. Okey. Kalau dia jatuh, kalau semasa tengok jumlah lekuk dia, kalau kita kira yang kecil-kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu saya masih lukis dia ke bawah. Apa maksud benda ni? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, kita akan ada 1 lagi. Dan untuk buat 6. Dan 1 lagi. Faham? Untuk dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, nombor-nombor untuk korektif. Boleh? Sini boleh buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Faham tak? Yes, kita masih dekat sini, masih motif structure. Yang ini tak boleh break atas ini. Okey? Kalau nak pun, dia kena buat 1 low macam ni. Dan kita boleh nak lukis dia ke atas. Kalau nak, dan dia kena break this low. Dia kena break this low. Sebab itu saya kena lukis dia macam ni. Faham? Maksudnya, ini belum dapat jadi wave 2. Ini belum dapat jadi wave 2. Belum dapat. Ini kena bawah lagi. Saya lukis saja macam tu dulu. But ini kena buat ke bawah lagi. Kalau ini berlaku, kita boleh trade. Kita nak itu berlakulah. Okey, ini dah ada high-high. Jadi kalau itu berlaku, anda boleh trade 2 ni. Faham, Pian? Nampak? Galih, dah nampak sekarang ni. Cuma kira je. Tak perlu nak buat elliott wave ni. Kira je. Lagi senang. Kalau anda nak trade. Bagi mereka yang scalping, itu amat-amat penting. Ya. Pian punya laju type structure pun salah spelling. Excited? Excited. Belum. Indeks belum complete. UJ belum complete. Kita tak dapat untuk indeks nak buat wave 3 sebagai indeks dinamik. Nampak tak? Belum dapat. Cannot. Dia tak dapat.
Kalau nak, ini kena buat ke bawah. Apalah Cikgu Zul. Dia punya laju nak type sampai structure dah tak betul spell ni. Nampak dah Pian benda-benda ni Pian? 8 B+. Itu English structure. Boleh Santi? Okey, bagi mereka yang dah lama ikut, anda sepatutnya dah, oh inilah dia. Inilah dia. Inilah struct wave sequence. Inilah yang, saya bukannya buat Elliott wave. Elliott wave berpandukan kepada all this correlation. Yang silap-silap Zatul beli baju untuk Pian. Bukan Pian beli baju untuk Zatul. English cangkul. Allah. Tak apa. Tak apa. Sekolah dengan ni. Santi boleh I hope you are beginning to I hope you start to see macam mana all this sequence all this sequence develops. Macam mana kita fokus ke kanan. Kita jangka ke kanan. So this structure, as long as dia tak break kalau dia naik lagi, dia akan buat lagi satu lagi drop. Okey. Pun dah buat 7 lekuk sekarang ni. Yes, time frame besar. Yes, sebab tu kita lukis dekat atas. Okey. That's why kita masih tunggu break untuk A ini. Itu membenarkan UJ ni turun ke bawah. Dan pada waktu itu baru ada nampak indeks boleh buat wave 3. Boleh? Wimon hafal dah Wimon kan benda ni Wimon. Benda ni. Apa ni? Silap. Dah. Mana dia punya tadi? Pasal pasal dynamic kan. Jadi kalau indeks dynamic, if kita dalam indeks dynamic, mana indeks dynamic? Negatif dynamic, indeks kuat, yen lemah, XXX JPY higher with index, USD sideways, dollar pair sideways. Okay? Pada masa yang you will see untuk UJ disebabkan US dollar sideways, yen lemah, UJ naik. UJ tak dapat jatuh. Inilah benda dia. Ni dah setahun dah kat sini. Ni benda ni. Kalau siapa yang nak tahu apa itu market dynamic, ni dah tulis. Boleh? Jadi anda kaitkan dengan 3, 7, 11, 15, 19, 23 jumlah-jumlah lekuk tu dengan ini. Bukannya Elliott wave. Elliott wave cuma sebagai map. Anda nak tanda, okey aku jangka dia buat 7. Kalau aku jangka dia buat 7, dia adalah satu nombor, satu pembetulan korektif. Jadi anda carilah apa bentuk korektif aku nak lukis. Apa hukum dia. Dan kalau anda jangka dia buat 5, 9, 13, maksudnya dia adalah dalam trend. Jadi anda lukiskan dalam bentuk sama ada motif with extension ataupun diagonal. Itu je Elliott wave. Elliott wave cuma map. Kalau dia buat benda lain, then anda recount balik berdasarkan wave sequence. Bukannya kepada Elliott wave. Waalaikumsalam. Chart line-line. Nak baca, saya cari indeks line, duduk kat atas, tengah atau bawah. Boleh juga. Ini berpandukan kepada UJ. UJ sebagai instrumen yang, sebabnya kalau indeks nak buat wave 3, UJ tak boleh jatuh. Tak boleh jatuh. UJ kena sampai support. Kalau indeks buat wave 1, UJ boleh jatuh. Dolar punya lemah. Tapi kalau kita sedang jangka, untuk indeks buat wave 3, UJ tak boleh jatuh. Baru nampak cara nak pakai cacing. Tak kisah. Ini UJ. Ini nak tengok overall market sentiment je. Tak ada apa-apa. Ini indeks yang kuning ni. Yang hijau ni adalah komoditi.
Yang merah ni yen pair, yang biru ni dollar pair. Okey. Faham? Kita tunggu deeper correction. Deeper correction, kita trade. Itu ada dalam market outlook ni. US 30. Tunggu dia break A. Jadi kalau dia break A biru ni, break A biru sini, dan kita akan jadikan ini sebagai satu ini. Betul lah, dia masih sama. Tapi ini akan buat this correction. 3, and 1, 2, 3. Saya buanglah sangat conteng. Saya pun pening tengok. Siapa yang reti program, anda boleh programkan benda ni dalam sebagai untuk structure market tau. Saya tak reti programming, tapi saya tahu ada programmer boleh buat. Saya dulu bayar untuk buat benda tu. Siapa yang reti programming, anda boleh program benda ni. High-low je. High-low je. There is a way, tapi saya sendiri tak tahu. Tapi kalau simple programming, yang ini saya tak tahu. Nampak dah benda ni? Jadi kalau kita ada ni, that will be here 1, 2, and 3. Ini mungkin akan buat satu yang lebih dalam sebagai flat. Jadi kalau ini flat, kita tak trade. Tengok dia punya apa? Sebab ni B ni tinggi sangat. Beirut, saya tak tahu. Beirut dia ada dalam Discord. Pergi tanya dia. Okey, so anda cuma trade dia kalau dia break ini. Dia break ini. So sekarang ni tak ada apa-apa. Untuk index, we are looking at deeper correction. It could do bounce paruh atas ni, satu lagi bounce ke atas. Tapi dia tak dapat lagi buat wave 3. Dia tak dapat lagi buat wave 3. Sebabnya UJ tadi. Nampak benda-benda ni? Macam mana anda mengira wave sequence? Itu dia, bukannya kira edit wave. Edit wave buat apa? Edit wave anda buat macam-macam boleh. Edit wave sukati ya, lukis apa pun. Asalkan ikut tak langgar rule dia kan. Saya boleh lukis tu ke bawah. Saya boleh lukis ini pergi bawah. Macam ni ya. Macam ni je nak buat dia pergi ke bawah. Nah, ini 3. Ini 5. Ini 3. Ni ke bawah. Langgar tak hukum elite wave? Ini, kalau ini boleh jatuh ke bawah. Kan? Jatuh ke bawah. 1, 2, 3. Untuk habiskan part yang besar. Kenapa saya tak lukis macam tu? Sebab kita tak akan jangka hujung trend. Okey? Jadi kita tak akan jangka hujung. Sebab kita ada incomplete sequence. Jadi selagi dia ada incomplete sequence, kita draw dia ke atas. Faham? Itu je. Anda kira-kira je. Kira-kira je. Itu je. Beirut tu adik saya. Wimun. Mungkin Beirut. Tanya Wimun. Okey, so tunggu dia buat satu lagi low, then baru bersama ataupun bersama dengan pergerakan dekat UJ. Jadi bila UJ sampai support, waktu itulah dolar ni sampai support. Waktu tu saya nak tengok ini nanti. Apa yang jadi? Bila UJ sampai support, itulah sama dengan sini. Ini. Ni saya dah tukar balik kepada A, B dan C yang lebih dalam. Okey? Sebab movement ini lain. Ini adalah wave 3. Okey. Jadi itu kaitannya dalam apa yang kita nampak dekat structure market lain-lain indeks. Kita nampak DAX hampir belum lagi break. Jadi kalau DAX break,
itu menyokong kepada that view, di mana kita akan ada one more low dan sebagai dua. Saya jangka ini akan break. Ini akan break. Saya jangka ini akan break. Dan itu membolehkan kita untuk enter, contohnya Nasdaq, dua ni akan buat ke bawah ini, kita ada yang clear, 3 wave, 1, 2, dan kita enter kat sini nanti. Okay, this could bounce higher sebagai wave, sebagai ni, 2, 3, 4, and 5. Dan kita boleh enter. Faham? Sekejap saya lupa nak buang ni. Kalau tak dia duk vibrate. Okay? Faham? It could bounce sekarang. You don't trade dia kat sini. Ini kawasan yang paling bahaya untuk anda trade. Ramai orang suka trade yang macam ni. Anda cuma trade kalau satu punya ekstrim. Anda tak trade yang tengah-tengah dunia. Nah, kenapa jangan trade tengah-tengah dunia? Jangan. Dekat sini, dalam kawasan sini, dia boleh buat banyak benda. Dia boleh buat ke bawah, dia boleh buat ke atas, dia boleh buat banyak benda. Dia boleh ke kanan, dia buat triangle kat sini. Banyak benda dia boleh buat kat situ. Ya? Anda cuma ada kelebihan bila anda nampak apa trend dia. So, jangan trade tengah-tengah tu. Ya? Cuma trade apabila kita ada pullback. Maksudnya, anda cuma trade bila berlaku bila berlaku lower low, bila berlaku higher high. Benda-benda tu. Higher low, higher high. Sekarang tak dapat. Sekarang ni kalau anda tanya apa trend dia, sekarang tak tahu. Sideways. Kalau tanya saya, sekarang 5 minit punya chart, ini tak ada apa-apa. Ini sideways. Okay, kita tunggu wave 2 tu terbentuk. Wave 2 ni terbentuk. Break bawah ini. Tapi bukan trade kepada US, kepada DAX. Anda cuma tengok US 100, US 30, US 500. Sebab ini adalah pullback daripada ekstrim. 3 wave dia. DAX pullback ini bukan ekstrim. Satu ni pun bukan higher high. So tak ada apa-apa. Kalau dia turun ke bawah, ini ekstrim dia. Ini tengah-tengah dunia. So jangan trade dia. Yang trade yang ada trend. JP225 ini mungkin tak ada macam ni. Kita tengoklah. Kalau indeks yang lain tadi break ke bawah, saya akan tukar balik lukisan ni kepada apa yang kita lukis semalam. W, X habis kat sini, A, B dan C sebelum dia react ke atas. Extreme meaning higher high, lower low. Do something when market is doing something. When market is not doing anything, it's moving sideways, don't trade it. Anda tak ada edge. I might change this one back to kepada apa kita lukiskan sebelum ini. Ini W, sini X dan A, B, C untuk habiskan this whole move. This whole move ke bawah ini. Okay? It might do that. Saya tak tukar lagi. Saya lukiskan berdasarkan apa yang sama sekarang. Saya satukan lukisan indeks. Tetapi UJ tadi tidak membenarkan untuk indeks terlalu positif. Kalau UJ ni tiba-tiba, okey, kita habiskan untuk indeks dulu. Ini adalah part of 3 wave correction. Kalau indeks lain masih ke bawah, ini akan buat double. 1, 2, 3. Okey. Tapi ini pun sama, bukan higher high. IBEX pun sama. Pullback semasa IBEX, ini bukan higher high. Okay, so deeper correction. So apa yang kita boleh cari adalah 3 ni. US 500, deeper correction selepas bounce,
US 30 deeper correction selepas bounce, dan US 100 deeper correction selepas bounce. Okey? Okey. Jadi apa yang kita ceritakan tadi adalah kepada UJ. UJ is a very important instrument untuk kita tengok sebab dia ada dua faktor. UJ sekarang ni dia ada dua faktor. Yang pertama adalah UJ. UJ adalah kepada indices dan juga US dollar dekat sini. Okay, UJ can provide you the timing. Bila market tu nak pergi bersama dengan Nikkei tadi. Because UJ is pada waktu ini penurunan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. It shows dia belum ready untuk nak pecut. Belum. Dia belum ready untuk nak naik. Okay, dia belum ready untuk nak naik. So we are looking at one more low ini sebelum pasaran dapat rally. Sebelum pasaran dapat rally. Meaning this equal leg is very important. Equal leg yang sini. Equal leg yang kat sini. Very important. Sekejap, saya buang ini dulu. Kalau tak orang tengok chart apa benda, so conteng-conteng. Mereka ikut live, anda faham lah kenapa saya conteng macam tu. Mereka tak ikut live, apa benda so conteng ni. Lepas tu dia pergi enter kat situ. Nampak tak? Macam mana anda jangka structure sekarang ni? How you forecast, how anda analyze, what structure to expect? Belum lagi kan, jauh lagi. Deal. Jauh lagi untuk UJ sekarang ni. Jauh lagi. Ke bawah lagi. Maksudnya, kalau UJ ke bawah lagi, indeks masih turun ke bawah, dolar pergi mana? Faham? That means, untuk yen-yen pair ni, dia akan pening kat sini dulu. Dia akan pening kat sini. Ini mungkin masih 1, 2, 3, 4, 5 or whatever kat sini. Okey, ini boleh jadi, masih boleh jadi 1. Belum habis lagi. Sama juga dengan kawan dia, GJ ni. Ini masih boleh jadi dalam struktur yang sama 1. Sama juga dengan AUD JPY ni. Sama juga. Masih boleh jadi 1. Dalam diagonal, kat sini sebagai diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Masih macam tu. Yen tak ada ke mana. Okey. Kita sedang tunggu yen dynamic. Kita dah nampak a bit of yen dynamic, but tak baru 1 structure. Baru 5. Maksudnya dekat UJ tadi, baru first kat sini. Baru first yang ini. Baru first yang ini. Structure dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 1 ni. Belum. You expect another one. Itu waktunya indeks nampak laju je jatuh. Then baru dia naik. Okay. Indeks apa? Indices shimil. Okay. Jadi I'm expecting untuk yen pair ni more dia nak jatuh, not really jatuh ni sebabnya dolar tu lemah. Ingat, AUD JPY tu AUD US dollar. AUD US dollar tengah naik. USD JPY tengah jatuh. AUD JPY tak ke mana lah dia. Sideway. Ini akan lebih sideway. Saya jangkakan kat sini, selagi UJ tadi tak sampai, ini akan naik, turun, naik, turun, naik. Itu anda jangkakan diagonal untuk 1 ni nanti. Sekarang ni saya cuba lukis apa yang saya nampak dahulu. Fokus saya adalah kepada ini.
Sekarang ni kita tak nampak apa dia buat. Apa dia buat? It is moving dalam range. This range. Tak tahu. Tak tahu, jangan masuk. Jangan masuk tengah-tengah. Okay? Tak ada. Tak ada apa-apa. It doesn't give me any info apa saya nak follow. What I can follow is USD JPY sebab we are expecting all this pullback daripada this higher high. Okay? Untuk kita tunggu kat sini nanti. So, itu bermakna untuk yen pair ni will be more sideways. Yeah? Kalau JPY ni break ke atas pun, it's still dalam buat 1, 2. Dia belum dapat wave 3. Dia belum dapat buat wave 3. Faham tak? Dia belum dapat wave 3. Okay? Ini adalah untuk CAD. Dia masuk wave 3, UJ tu dah naik. Dolar tu lemah. UJ JPY lagi lemah daripada US dollar. Earning report. Okey, kita masih nampak untuk dolar. Dolar mungkin masih lagi dalam this structure. The whole structure ini masih alive. Masih satu structure. Dia tak habis lagi. It might extend lagi ke bawah. Kalau anda perasan, dolar ni semua saya tukar kepada A, B dan C. This whole structure saya tukar. Nampak? Kenapa saya tukar benda ni? Kenapa? Semalam kita lukis macam mana? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kenapa kita tukar dia kepada A, B, C? Saya nak tengok apa jawapan anda. Kenapa kita kena tukar dia kepada A, B dan C? Del. Instead of kita lukis dia, ini boleh jadi A, B, boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sini adalah, ini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kenapa kita kena jadikan dia sebagai 3 wave dan sini pun 3 wave? Saya nak tengok pemahaman anda kepada structure. Kenapa instead of 5, 3, 5, kita lukiskan dia sebagai A, B, C, A, B dan C? Anda tengok tempat equal leg dia. Ni equal leg dia. Ni cara anda menentukan apa structure ni. Kalau kita lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5, ini akan ke laut jauh. Boleh jauh lagi. In order untuk kita sampai dan jangka ngam-ngam sampai 100 ni, kita akan lukis dia sebagai ABC, ABC. Faham? Jadi, I have to change dia kepada 3 structure kat sini. Kalau sini 3 structure, sini tak boleh 5. Dia tak ada 5, 3, 3. Dia tak ada. Dia ada 3, 3, 3, 5, 3, 5. Faham? Ataupun 3, 3, 5. Kalau kita katakan dia nak sampai ke atas dalam 5, ini akan jadi flat. 3, 3, 5. Ini jauh ke atas ni. 2 ni boleh jauh kat sini. Sampai atas ni pun boleh. Jadi untuk anda tak akan jangka untuk flat kecuali tak ada cara lain. Faham? Boleh tak ada jadi flat? Boleh. Tapi anda tak akan jangkakan flat. Kalau tak, anda tak dapat nak enter. Mana 2 kita? Faham? Ini adalah sama dengan UCAD untuk kita short dekat sini nanti. Ini nanti. Mana pergi? Yang kat sini nanti. Untuk kita short dari situ. Okay. Kita dah ada reaksi daripada 3 wave. Jadi kat sini pun akan dibuat sebagai W, X dan Y. Mana structure yang ada clear?
Ini sebab price dia break pada lower low. Jadi mana map untuk dollar pair yang saya akan pakai? Saya pakai yang clear. Satu ni ada lower low. Nampak? Satu ni ada lower low. Jadi ini yang kita dah ada, at least this move kita dah ada. Faham tak? At least this move. Kita dah ada dia punya sequence. This one we do have the sequence. This one kita ada sequence. Lengkap, dia lengkap. Dia sampai satu. Dia sampai satu ni. But at least we do have structure yang kita boleh ikut. Faham? Ini yang kita boleh ikut ke bawah. It bouncing daripada satu. So, ini nanti kita akan short. Kita ada lain-lain dollar pair yang tak lengkap lagi. Maksudnya, untuk euro US dollar, structure yang sama. Structure yang sama. Cumanya ini dia tak buat lower low. Jadi kita masih jangka US dollar, US dollar, ni. Sorry. Yang ini, dia tak break high. Ini tak break satu. Jadi kita masih ada incomplete sequence dalam yang lain-lain. Maksudnya, even untuk euro US dollar ni, anda boleh, saya tak tunjukkan benda ni. Ini adalah channeling. Kalau ada mana-mana dollar pair, ini cara dia. Galih, ambil nota ni. Ini tak ada dalam notes. Ini channeling. Channeling teknik. Beza channeling teknik dengan 3711. Channeling. Bila anda dapati bahawa any pair in same instrument group ada incomplete sequence. Kena dah ada sequence. Okay. Other pairs have not breached. Dia masih belum buat higher high, belum buat lower low. And trade instrument that move clearly in motif channel. Maksudnya, dalam teknik untuk channeling, dalam channeling punya teknik, euro US dollar ni, saya bukan dalam 3711, bukan dalam kita punya outlook, ini saya akan trade. Yang ini. Ini saya akan trade. NZD US dollar saya akan trade. Kenapa? Sini kita ada movement. Ini bukan 3711. Ini kita ada movement dalam channel. Okey? Dalam channel. This move. Dan kita tunggu dia break channel untuk ikut balik. Biarpun satu ni bukan higher high. Boleh? Sorry, channel dia ini. Satu. Yang break channel. Satu, dua. Ini ini adalah satu yang bullish. Itu channeling. Itu salah satu teknik dalam Elliott Wave. Dalam Elliott Wave ni banyak teknik. Ini adalah apa yang saya tunggu untuk nak trade dalam channeling teknik. Price move dalam channel or above channel. That means ini ada trend. Ini clear sebagai motif. Ingat tak? Motif saya letakkan dalam channel tu kan? Abang Jamil ada ajar dalam TikTok. Siapa Abang Jamil tu?
Teknik A, B dan C. Okey. Saya tak tahu siapa apa. Itu salah satu teknik lazim dalam Elliott wave. Channeling. So kita tunggu price break channel, anda akan tunggu 3 wave dia. Ini tak akan dalam outlook. Saya bagi tahu apa yang saya akan enter. Ini akan saya enter. Anda pilih sama ada euro US dollar ataupun NZD US dollar. Ini pun sama. This one clearly, biarpun dia tak buat higher high, 3711, anda boleh enter yang ini kalau satu ni break. Itu 3711. Channeling, ini tak break. Ini tak channeling, ini tak payah break. Sebab UCAT tadi break, kita assume trend dia dah ada. Faham? Jadi kita akan long, untuk ini kita akan long dalam ni. Ini dalam satu channel. Kita akan long daripada sini. Dalam channeling teknik. Ini. Yang ini. Channeling, any pair in same instrument group yang ada incomplete ataupun dia dah ada trend. Dia dah menunjukkan bahawa structure, ambil gambar ya. Bahawa kita akan ada continuation. Sebabnya UCAT breaks. UCAT break high ini. Break di structure lah. Di structure dah ada trend. Dalam UCAT, yang ini confirmkan, menunjukkan bahawa kita akan ada ini kat sini. Because dia break ini. Dia break, this structure breaks. Flag channeling, saya tak tahu. Saya tahu apa itu flag. Tapi untuk ini saya tak campur-campur, faham tak? Saya tak campur-campur. Itu adalah salah satu teknik dalam Elliott wave. Itu je. Jadi kalau ini kita dah ada structure ini yang menunjukkan kita akan buat this move ke bawah, then ini maksudnya kita dah jangka ini akan buat nest ataupun akan buat extension untuk UCAT ke bawah. Okey, pergi kepada lower time frame. Lower time frame, we are expecting UCAT sebagai satu yang jelas kepada dollar pair punya structure. Okay. So, kita jangkakan untuk UCAT will have more downward move ke bawah dahulu. Saya tukarkan dia kepada 5 wave. Ini yang awal kita tukarkan kepada 5 wave. Maksudnya 5 A, B dan C zigzag. Yang lain-lain saya baru saja tukarkan Australia dollar, tukarkan lagi. Okay, ini sebagai A, B dan sini akan buat A, B dan C ke atas dahulu. Yang lain itu semua sama. Untuk channeling RSI, yang itu adalah kepada structure ni. Cumanya macam mana cara entry. Kalau 3711, dia kena daripada higher low dan juga lower high. Itu adalah untuk 3711. Tapi untuk channeling, dia cuma kepada mana-mana yang ada buat higher high dalam time frame. Saya gunakan dia daily ke atas untuk kita cari peluang untuk entry. Itu channeling. Itu salah satu daripada ni. Itu bukan dalam kita punya syllabus. Itu saya cuma tunjukkan one of teknik untuk Elliott wave ni banyak. Itu salah satu dia. Itu antara teknik lazim. Saya gunakan itu dalam salah satu daripada trading system saya. Okey. Dolar saya masih lagi melihat kelemahan dolar untuk semasa. There is room untuk dolar jatuh lagi, apa pun. Jadi kalau anda takut dolar ni terus jatuh, anda boleh cari peluang
untuk contohnya macam euro US dollar, pullback ini anda boleh long euro US dollar. Yang ini. Pullback ini. Ya, betul. Bila high price tak break previous higher high, the latest high price RSI membentuk macam mana? Bila high price tak break previous higher high, previous structure, Sofian. Dia divergence ditengok kepada structure yang sama. Contohnya, divergence untuk melihat satu structure. Masih below 0.5. Dia divergence tu melihat kepada same structure. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Anda tak tengok yang belakang punya kecuali anda 5 macam ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini kena ada divergence. RSI divergence. Okey, ini untuk ni, ini divergence. Kecuali ini adalah wave 5, anda tak kisah dah divergence, anda tak perlu tengok divergence. Tapi kalau yang structure ini membentuk wave 5, dan baru kita tengok divergence yang belakang 3 dan 5. Faham? Anda tak perlu tengok divergence ini kalau ini 1 dan 3. Anda tak perlu. Anda tak perlu tengok yang itu. Okey, euro US dollar itu maksudnya untuk euro US dollar I'm still looking at more upward move, masih ke atas. Kalau anda nak trade euro US dollar, you can try untuk trade dia dekat sini. Ini bagi mereka yang lebih, ini tak ada dalam, ini tak, saya takkan letak dalam ni sebab ini adalah channeling. Ini adalah channeling. Perlu. Semua dia kena 5 wave. Faham tak, Bian? Channel ni dia kena 5 wave. Sama macam 3711. Beza dia cumanya 3711 pullback ini ke A ni kena higher high. Itu je beza dia. Cumanya dia menggunakan faktor correlation. Dia lebih kepada correlation. Okey? Satu-satu. Kita baru sampai euro US dollar. Okey. Yang tak buat, ya, saya kena tukar kepada AUD US dollar. Ini saya akan update. Sebabnya, we are expecting ini buat lebih besar. Yang lain-lain tadi dijangka buat yang lebih besar. So, ini tak dapat jadi wave 4 ini. Unless dia jatuh ke bawah lagi lah. Ini boleh habis sebagai A, B, C, W, X, lepas tu naik ke atas. Jadi maksudnya, ini mungkin 4 ini. Okay, itu mungkin 4. Basic idea dia, anda masuk bila correction berlaku. Correction tu adalah satu correction daripada motif. Jadi motif kena ada sebelah kiri, baru correction. Ke bawah ataupun ke atas. Jadi motif kena berakhir dengan divergence. Dan anda enter. Itu basic konsep dia lah. Tak kisah channeling ke, 3711 ke, anda guna apa ke. Any trending teknik, bila anda kat hujung trend, dia takkan bagus. Sekarang ni kita index kat wave 5. Dia takkan perform bagus. Okay, AUD US dollar. Saya akan lukis dia ke atas lagi. Sebab NZD ni kita lukis ke atas. Nampak tak? Ini lukis jauh. Jadi tak dapat untuk AUD US dollar. Cuma habis wave 4 ni kat sini. Tak dapat. Ini saya akan update nanti. Malam nantilah saya akan update ini. Okay. You can take a more aggressive view nanti. Salah
satu dia daripada kepada UCAT ni, ini anda boleh short. Nampak kita dah ada set up, ada incomplete sequence. Bagi mereka yang agresif, anda boleh trade dua ini. Sini 5 wave structure. Kamal baru masuk Kalau US 100 ke bawah kita masuk. Kalau nak tanya kemungkinan, mungkin. Kita tunggu struktur yang kita nak tengok. Jadi kalau dia berlaku seperti yang kita nak, kita tunggu dan kita trade. Kalau nak tanya dia nak naik ke atas, naik boleh, turun boleh. Kalau dia turun, saya nak buy dia. Jadi baru kita ada complete structure correction. Kaitan dia dengan UJ tadi. Kaitan dia dengan UJ. Saya dah terangkan awal tadi. Okey, jadi kalau anda nak trade untuk intraday, dua ni anda boleh cari peluang untuk intraday. Bagi mereka yang swing, tak, atas ini anda pergi short. Untuk mereka yang swing, anda tak trade pada ni. Harap-harap turun. Jangan harap-harap. Tak, kita cuma tunggu dia jadi macam tu, kita trade. Dia tak jadi macam tu, move kepada benda lain. Dekat XM, saya rasa dekat nak 5,000 benda yang anda boleh trade. Ataupun 1,000 lebih benda. Jadi, trade banyak benda. Jangan harap-harap. Takutnya itu jadi hukum lain, Kamal. Dalam trading, dia tak boleh harap-harap. Ini jadi, kita buat. Ini tak jadi, jangan buat. Macam tu. Takut jadi hukum lain. Faham tak? Sebab tu saya tak suka perkataan harapan. Tak boleh. Takut hukum dia jadi lain. Jangan. Jangan guna perkataan harapan dalam trading. Sebab tu saya tak suka bila orang dekat face, hukum dia jadi lain tau. Jangan. Hukum dia jadi lain. Okey, ZN tak ada apa-apa. Gold. Faham kenapa saya jawab macam tu? Hukum dia. Okey, gold. Gold seperti yang saya jelaskan semalam, this move definitely adalah satu motif. Okey, kalau kita lihat kepada dia punya ni, belum break lagi. Ini dah break 1618 So, nak tak nak, I have to move gold kepada atas lagi, sama dengan correction US dollar tadi. InsyaAllah profit. Kalau XM tak ada lagi, Pian. Okey, gold, saya kena tukar dia punya structure ini ke atas. Ini dah buat 1618. Saya tahu semalam, cumanya saya tak tukar because gold, dia boleh buat apa saja kat sini. Pada waktu ini, gold tak ada apa-apa untuk anda trade tau. Ini low, ini high, ini higher low. Belum. Ini low, ini high. Ini tengah sideways. Kalau dia break atas ini, atas A ni, kalau anda nak trade juga, kalau satu ni break dalam satu struktur naik macam ni, 1, 2, 3, bagi mereka yang agresif, anda boleh trade untuk long gold balik. Okey, insyaAllah. Okey, kalau dia naik ke atas ni, kalau mereka yang agresif, anda boleh cari peluang untuk long gold kat sini. Itu takkan ada dalam kita punya outlook. Sebabnya saya nak dua fractal, dua time frame. Kalau ada pun ini. Ini anda boleh trade. Itu untuk gold semasa. Okey, itu adalah untuk gold pun saya tukar ini kepada A, B dan C. Sama seperti dollar index dan sama seperti yang lain-lain. A itu invalidation line. Yang mana? Gold. Yes. A itu invalidation line. Exactly. Kalau dia break A ni, maksudnya kita dah ada ini.
Kalau dia break A, anda cuma trade dia. Kalau anda nak agresif trading, satu ni kena break A, baru kita katakan ini confirm sebagai motif. Yes, exactly, deal. Kalau dia break B ni, then ini dah jadi lain. Itu guna invalidation tu. Tapi structure dia, ini, try tengok di time frame besar, ini tak ada apa-apa. Ini tak ada high, tak ada low, tak ada apa-apa. Sebab tu kalau nak trade, gold is not something yang anda nak trade sekarang. Try tengok ni. Ini naik ke turun? Kenapa nak trade dia? Anda trade dia kalau dia turun daripada sini. Satu, dua, bawah ini. Dan baru ada trade. Bawah ini, dan baru ada trend. Ataupun dia break high ini. Dia break high kat sini. 1, 2, 3. Ada incomplete 1, 2, 3. Dan baru ada trade dia kalau nak trade dia. Sekarang, H4 ke, daily ke, H1 ke, dia tak ada trend. Kalau dia turun bawah tu baguslah kita trade. Trend tu apa? Trend tu adalah 1, 2 dan dia benda ni low, high, higher low, higher high. Ini dah ada ke? Dia kena break A baru dia ada higher high. Mana ada? So, sekarang tanya saya dia naik ke turun? Entah. Dia tak tunjukkan siri movement lagi. Tak ada. Tapi berdasarkan US dollar dan berdasarkan indeks, berdasarkan lain-lain, ini mungkin ke atas. Tapi kalau indeks buat wave 3, pecut. Gold masih dalam struktur korektif. Faham tak? Gold tak dapat nak pecut sebagai 3 kat sini kalau indeks buat wave 3. Tak dapat. Faham? Indeks mungkin akan buat diagonal dekat sini. Ini diagonal. Saya lukis diagonal. Ini akan jadi diagonal. Dalam kawasan sini. Jadi, should you trade gold? No. Shorter term ke atas. Tapi, structure dia tak ada. Tak ada trend. SND. Kamal, saya dah trade sejak dari tahun, kalau belajar teknikal, belajar teknikal sejak tahun 99. 99. SND has been around sebelum tu lagi. Saya gunakan FIBO, bukannya pasal dia sama. Technical will be more or less the same. Dah lebih 8 minit. Mana Rosdi tak bagi tahu? Okey, kita break dahulu. Lepas tu kita sambung balik. Okey, kita break sekejap. Kita sambung balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kepada struktur market. Kepada bagaimana anda melihat struktur lah. Ramai kita belajar entry. Saya pun mula-mula dulu belajar, moving average 5, cross moving average 15. Cross kita enter. Tanpa memahami, kita lihat kepada structure. Kalau anda melihat mana-mana buku technical analysis yang buku teks, semuanya akan tunjukkan RBS, SBR. Itu structure. Masalahnya ramai kita, ini overbought, ini oversold, ini keluar CRS, ini masuk. No. Mana-mana teknik hendaklah disatukan dengan satu struktur pasaran. Itulah sebabnya saya kongsikan benda ni. Tak kisah anda ikut struktur Wyckoff ke, anda ikut struktur Gunn ke, anda ikut struktur Elliott ke, there must be a structure. Kenapa saya memilih Elliott Wave? Elliott Wave bukannya digunakan untuk fokus.
saya gunakan elite wave untuk memberikan apa yang kita nampak kepada correlation. Itu gunanya saya guna elite wave. Saya memang seperti Karis sebut tadi, saya kalau ikut saya asalnya menggunakan benda ni dengan Wyckoff. Cumanya dia tak dapat nak terangkan correlation sama seperti elite wave. Dia tak dapat. Saya kalau tanya saya nak gunakan benda ni bersama dengan Wyckoff. Ataupun sekurang-kurangnya GAN. GAN lebih simple untuk saya nak cari level. GAN lebih senang. Timing lebih senang. Tempat lebih senang. SND contohnya kat mana. Tetapi dia tak dapat nak terangkan correlation. Macam kita gunakan elite wave. Faham tak? Dan tak pakai pun. Saya belajar Wyckoff. Semua bagus. Any sistem asalkan anda melihat kepada structure. Itu poin saya. Itu ni ya. Sebelum anda nak kata okey ini overbought, ini oversold, ini adalah momentum, ini apa, anda kena tengok structure dulu. Adakah market tengah bullish, adakah bearish ataupun market tengah berlaku sideways. Jadi kalau berlaku sideways, anda hold dahulu. Sebab anda tahu anda kena ikut trend. Trade bila trend berlaku. Bukannya ini trend, semua ni masuk, ni keluar masuk. Habis. Jadi apa kita buat seperti yang saya terangkan tadi, anda cuma trade kalau ini berlaku, kalau anda seorang yang agresif. Trend adalah bila ini dalam satu structure dia break. 1 2 3 anda boleh trade. Sebab kita ada continue trend yang tak lengkap lagi. Faham? Itu je. Jadi, adakah elite wave bagus? Tak. Elite wave tak bagus. Kalau tanya saya. Dia boleh lukis apa je. Saya gunakan dia untuk nak bagi map market dynamic. Faham tak? Faham tak? Saya adalah kepada correlation. Saya wave sequence. Bukannya elite wave. Elite wave ni tak ada apa-apa. Elite wave is no. Saya boleh buat macam-macam elite wave kat situ. Masalahnya bila anda melihat elite wave sebagai itu sahaja jalan dia. Itu je. Dia nak naik ni. Itu masalah. Itu masalah. Tak. Saya melihat kepada the whole spectrum market. Semua. Everything. Dan saya cari correlation dia. And saya cari macam mana nak lukis. Nak mapkan dia. Itu sebabnya saya guna elite wave. Saya nak gunakan Wyckoff. Dia tak dapat buat macam tu. Ada masa dia tak dapat. Lazim dia ada masa dia dapat. Ada masa tak dapat. Jadi payah. Elite wave dia dapat. Dia fleksibel. Dia boleh lukis apa sahaja. Itu dia. Berbaloi. Kalau tanya saya ilmu, apa juga ilmu semua berbaloi. Itu lagi berbaloi Jo. Jo lambat. Okey. Jadi ini adalah untuk gold. Kalau tanya saya, instrumen yang saya akan cari adalah kepada silver. Sebab silver ni, pullback dia adalah daripada higher high. Faham tak? Jadi kalau dia buat this 3 wave ini, yang ini, sama seperti gold tadi buat pullback ini, selepas ini sama dengan US dollar tau. Tengok ni. XAG USD. Okey, ni silver. Ini adalah kepada DXY. Ni maksud saya. Jadi kalau kita jangkakan untuk dolar ni buat benda ini 1, 2 dan 3 sebelum dia meneruskan this move, then kita akan ada untuk silver ni will be moving like this. 1, 2 dalam ni akan buat 1, 2, 3, 4 and 5 before it move up. This one, this move. This move.
Yang ini dekat dolar, dan untuk dolar habiskan this move. Untuk dolar habiskan this move. Ini sama dengan bila dolar sampai kat atas ini, inilah sama dengan silver untuk pecut yang ini. Lap lantai. Duduk kat rumah kita je lah. Inilah sama. Sebab itu saya lebih berminat kepada silver. At least we do see recent dia, ini higher high berbanding dengan high ini. Ini high high. So 3 wave pullback kita boleh enter dia. 3 wave pullback kita enter dia. 1, 2, 3. Dan kita enter dia. Nampak? Kita dah letak alert tu berapa lama dah. Ingat tak kita bercakap mengenai benda ni? Berapa lama dah kita cerita benda ni? Ini tak lengkap kan? Ingat tak? SIL ni. Penurunan dia tak lengkap lagi ya. Ini. Mana SIL ni? Yes. Ni tak lengkap lagi. Daripada higher high, yang silver break high tu, ini tak lengkap lagi. Ini low dia, ini tak lengkap lagi. Ini tak lengkap lagi ya. This one will do this, naik bersama dengan saham, then do this. Untuk membenarkan silver naik bersama dengan silver. This one. Kenapa US 100 lagi volatile? Kalau nak tengok volatile, tengok Hang Seng. Itu lagi volatile. Nak kata volatile US 100? Belum. Tak. Tengok Nifty. Nifty lagi volatile. Hang Seng lagi volatile. Kalau nak kata volatile, tapi kalau banding dengan US 30 serta US 500, yes, Nasdaq lagi volatile sebabnya dia kepada growth yang besar-besar dia, contohnya macam Apple, kepada stok-stok yang membentuk dalam Nasdaq tu banyaknya kepada growth, kepada company yang dilihat bukannya kepada value. Maksudnya banyak turun naik pricing stok yang membentuk dia. Itu sebab dia. Tapi kalau anda tengok yang lain-lain, kalau suka untuk intraday saham, untuk indeks, untuk mereka yang shorter term, banyak lagi stok yang lagi cantik, banyak lagi indeks yang lagi cantik. Yang saya sebut tadi, Hang Seng. So itu banyak movement range dia berbanding dengan US punya stok. Kalau anda nak trade untuk indeks, jangan saya cuma trade ini itu. Okey, maksudnya saya jangkakan masih ada ke bawah untuk silver selagi SIL tu tak lengkap. So this move untuk silver ni kita akan trade nanti. Belum sekarang. Copper dan minyak. Minyak masih ke atas. Dolar punya weakness. Minyak masih ke atas. Minyak masih ni bersama dengan dolar punya weakness. Before, bila saham, ini sama dengan saham punya pullback. Before, kalau saham pullback nanti, itu adalah masanya minyak pullback bersama dengan saham. Ini sama dengan UJ sampai dia punya peak. UJ sampai equilibrium. Okay, ada banyak lagi indeks kalau nak trade. Tapi ramai trader dia tahu apa? Dia tahu DAX, Dow 30, dia tahu S&P 500, dia tahu DAX 3. Ui, banyak tu. Nak trade lain daripada tu. Yang lagi nampak dia punya structure. Okey, copper masih ke bawah. Biarpun dolar, nampak tak? Sebab itu saya katakan dolar masih ada kekuatan. Selagi ini, kalau ini break, dolar habis. Kalau copper ni naik,
Kalau copper ni naik dan break atas ini, dolar dah tak ada dah. Dolar tak ada dah cerita dolar nak kuat. Tak ada dah. Dolar akan resume March punya structure. March tahun lepas punya structure. Euro AUD masih ke atas. Euro GBP tak ke mana. Ini totally sideways market. Nothing. GBP AUD. Kalau perasan, GBP AUD saya lukis lain daripada GBP NZD. Ini adalah dua view. Saya jarang letakkan chart yang lain cerita. Sekarang ni chart saya ada lain cerita. GBP NZD, kita katakan dia 3 wave ke atas. Ini key dia. Kalau GBP NZD buat benda ni 1, 2, 3, 4 dan 5 dan terus jatuh. Kalau dia buat macam tu, dolar tak ada ke atas dah. Ni. GBP NZD ni. Kalau GBP NZD ni, dia buat sebagai motif kat sini. Maksudnya, di sini anda kira lekuk dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat satu lagi high. Dia buat ini. Dolar dekat sini. Dolar kat sini. Kita akan habiskan dia. Ini akan ke bawah. Tak ada dah benda-benda yang ini. Tak ada dah benda-benda ni. Tak ada. Ini akan ke bawah. Ini akan jadi macam ni. Ke bawah. Okey. Kalau GBP NZD ni buat satu lagi high. Okey. Dan itu sama dengan GBP AUD. Kenapa? Faham tak kenapa? GBP AUD buat ini 4, 5 dan ke atas dan lengkapkan the whole structure ini. Lengkapkan ke semua structure ini ke bawah. Kenapa? Sebab ini adalah kekuatan AUD. Kalau AUD kuat, dolar tak dapat nak naik. Tak boleh naik. AUD takkan naik kalau dolar kuat. Tunggu galih. Kita semua tunggu galih memang. Faham tak? Kalau dia ikut, sekarang ni saya biarkan cat saya dua. Kalau kita ikut GBP NZD ni, dia ada lagi move ke atas. Ini adalah apa yang kita lukis sekarang. Yang kita lukis sekarang. Faham? Jadi, kalau dia buat benda ni, ini sama dengan dolar buat benda ni. Sama dengan dolar buat benda ni. Okey? Kalau dia ikut GBP AUD, habis kat sini, dolar tak ada dah lengkapkan ini. Dolar jatuh seperti yang merah. Ini adalah GA. Okey? Saya biarkan cat macam tu. Saya jarang nak ni. Hujung minggu ni saya akan tengok kepada saham dan lain-lain instrumen, ETF dan lain-lain. Dan saya akan update whether kita akan ada dolar masih ke atas ataupun tak. Apa pun, dolar pair kalau anda nak trade, anda boleh ambil yang agresif. Sebab kalau dolar jatuh ke bawah ni, you can, saya katakan tadi, you can anda boleh cari peluang wave 2 kat sini. Wave 2 kat sini. Sebab kalau dolar jatuh dan habis, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, baru dia buat 4, 5 dan terus ke bawah. Tak ada dah dolar nak ke atas dah habis. Ini akan berterusan ke bawah, bawah lagi. Tak ada dah W, X dan Y ni tak ada. Ingat, kita ada blue box kat sini sebelum ni. Faham? Jadi anda boleh ambil yang lebih agresif. Wassalam.
Itulah channeling. Channeling ni dia lebih agresif. Kalau 3711 ini tak ada entry. Ini tak ada entry. Bukannya terus satu fractal terus kata dia ada entry. Tak. Kalau A ni break baru dia 3711. Jadi bagi mereka yang agresif anda boleh masuk. Saya trade yang dua ni. Tapi bukan dalam market outlook kita. Masuk topik. Okey. Okey. Okey, apa yang Pian tanya adalah kepada ini ya. XOM dan BHP. Ini ya. Okey, XOM dan BHP. BHP ni leading. Bagi kalau nak trade, ini anda trade. Pian, kalau trade, apa beza dia? Ini untuk anda trading. Kalau anda nak melabur, ini yang anda nak melabur. Kalau tanya saya, I will wait. Alah, dah bila masa kita lukis benda ni? Saya nak tunggu ini. Boleh? Nah, faham tak kenapa? Faham kan? Ingat yang kita sebut semalam? Mana bottom market? Okay. Kalau anda trade ini. Bila dia buat pullback ini selepas dia buat this pullback 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ni untuk anda trading. Untuk anda trading Ini untuk anda melabur. Faham? Nombor 2, faham tak kenapa? Cuba tengok harga. Saya apa-apa hal pun tengok harga lokek. Faham kan? Tengok harga. Boleh kan? Saya tak pakai leverage. Saya kalau nak melabur, saya memang beli tutup mata. Hari ni. Akan ada reversal. Kamal, awal tadi kita dah cerita benda ni, Kamal. Kalau ada cerita pasal 15, itu 15 minit punya chart. Yes, saya jangkakan akan ada correction. Sebab UJ masih menunjukkan struktur motif. Kita nak UJ menunjukkan struktur korektif. Ni maksud saya tadi UJ sekarang ni yang sini turun ni dia baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita kata ini korektif, dia tak boleh buat 5. Nombor-nombor korektif ingat tak, Kamal? Saya nak Kamal dia jawab. Nombor-nombor korektif ingat tak? Tanya pun kena. Galih tengah boring tu. Ingat tak nombor-nombor korektif? Nombor-nombor korektif. Yang 3, 7, 11 kan? 5, 9, 13 tu nombor motif. Itu motif. Jadi kalau kita kata ini nak naik, dia tak dapat naik daripada 5. Dia kena naik daripada 3, 7, 11 dan segalanya. Faham? Jadi dia baru 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat naik lagi. Dia kena buat 6, 7. Jadi kalau kita kata indeks nak naik dan indeks dijangka tengah akan buat wave 2 kepada 3, turun lagi kat sini. Kalau dia turun. Jadi maksudnya kat sini dia tak boleh naik lagi. Kalau dia naik, dia turun balik. Jadi situ kita trade. Sebab kalau indeks nak buat wave 3, UJ kena ke mana? UJ kena naik.
Faham? Galih withdraw semalam. Anda faham lah bila Galih tak ada. Okey, kita masuk kepada topik kita. Kalau buka chat ni sampai besok pun kita boleh buat siri kita kan. Okey, kita masuk